Dan mungkin saya buka dengan saudara Faizal dahulu berkenaan dengan apa itu RU multiwilayah secara umumnya, sebelum kita pergi kepada implikasi. Tapi apa maksudnya secara umumnya, apa itu RU multiwilayah? Silakan saudara Faizal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Iswadi, Dr. Abu Hafiz dan juga Ustaz Wanji. Baik, secara umumnya kalau kita baca dan kita lihat, tidak ada yang kita boleh katakan tidak ada yang tak kena dengan RUU Mufti ini. Sebab dia digubal, dicadangkan untuk penggubalan itu untuk bersifat pentadbiran. Pentadbiran maknanya menambah naik yang mana yang sebelum ini fungsinya. Itu secara umumnya. Sebab itu kalau kita lihat dalam dijelaskan dalam surat khabar dan sebagainya, banyak menekankan tentang fungsi kebaikan untuk diletakkan sebagai lebih sistematik dan sebagainya. Tetapi yang dipersoalkan, yang menjadi isu yang berpanjangan, saya kira masuk lebih 2 minggu dah ni, kan? Adalah berkenaan dengan Seksyen 4. Seksyen 4 itu yang meletakkan berkenaan dengan definisi, definition Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi isu. Kita even kalau kita katakan bab pentadbiran, kita memberikan kuasa yang lebih kepada mufti untuk membuat keputusan tanpa terikat kepada mana-mana pihak, sebenarnya itu tidak ada isu. Tak ada isu yang itu. Kita bersetuju sebenarnya. So dalam keseluruhan itu yang dipersoalkan itu adalah definisi kepada Ahli Sunnah wal Jamaah di bawah Seksyen 4A itu, apabila melimitkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. So persoalan yang dibangkitkan, yang mana saya sendiri pun menulis beberapa kali di dalam Facebook, kita ingin penjelasan. Sebab dibawa yang membawa RUU ini adalah di bawah bidang kuasa YB Menteri Agama. Jadi kita ingin mendapatkan penjelasan, yang mana saya kira rakyat Malaysia berhak mendapatkan penjelasan. Kenapa hanya 2 itu sahaja yang dimaksudkan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah? Saya ingin bagi contoh. Dalam perbahasan ataupun perdebatan isu ini, ada kawan-kawan di Facebook memberikan kepada saya textbook pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi dalam textbook pendidikan Islam tingkatan 5 itu ada diberikan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada 5 aliran dimasukkan di dalam pendidikan Islam tingkatan 5. Sekarang ni tahun 2024 ini, cetakan pada tahun 2020. Jadi saya semak, bila kita dapat tu, kita semaklah sejauh mana fakta ni betul. So saya pun semak dengan kawan saya, kebetulan ustazah mengajar di sekolah. Memang dia kata apa yang dikongsikan kepada saya itu betul. Memang betul, maknanya dalam subjek pendidikan Islam pelajar tingkatan 5, definisi Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada 5 aliran. Dan termasuklah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi maknanya itulah yang kita diajar selama ni. Yang kita faham ada aliran-aliran yang diterima di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba di peringkat nak mengangkat sebagai undang-undang, 3 aliran itu dibuang dan hanya 2 sahaja dijadikan sebagai satu bentuk undang-undang. Dalam definisi itu tadi. So ini yang kita perdebatkan. Seolah-olahnya dia menjadi pertembungan dekat situ. Apa yang diajar di peringkat sekolah bercanggah dan bertentangan apabila nak diangkat menjadi satu undang-undang. Itu saja sebenarnya, saudara Iswadi. Itu saja. Dia bukan keseluruhan akta. Bukan keseluruhan. RUU tu. Bukan keseluruhan. Cuma seksyen itu saja. Seksyen itu saja. Cuma bila kita baca lebih mendalam, akan ada hujah-hujah yang mengatakan bahawa sebenarnya RUU ini telah pun dikaji selama 10 tahun. Kan? Walhal jawatan kuasa itu mula dibentuk pada tahun 2021. Jawatan kuasa untuk menubuhkan satu RUU ini dimulakan pada tahun 2021. Jadi saya mengatakan, kalaulah kajian telah dilakukan selama 10 tahun, maknanya tidak ada halangan untuk pihak YB Menteri Agama menjelaskan
Sebab sudah pasti saya percaya ada penjelasan dan kita katakan pendetilan telah dilakukan. Mengapa daripada 5 aliran yang dipilih hanya 2? Tapi kelihatan dalam tempoh memasuki 2 minggu tidak ada sebarang penjelasan dia berikan. Ya. Ini isu dia sebenarnya. Okey, saya